أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah wa bihamdihi la quwata illa billahi wa ma kana ma lam yakun a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa inna allaha ala kulli shay'in ma amsayna ala fitratil islam wa kalimati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati abina Ibrahim alaihi wassalam hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan ke atas kita nikmat sihat wal afiat, sehingga mana kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berkuasanya kita dapat qiyam rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat. Disyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala pemberian yang diberikan olehnya. Yang keduanya, salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kerana asbab perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dekat kampung ni, jemaah dekat masjid ni, mereka semangat hidupkan jemaah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang perkumpulan kita ini kerana agama itu disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan mengalir air mata alaihi wasallam dalam banyak riwayat hadis, merindukan orang yang belum ada lagi. Bila sahabat tanya, adakah kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku. Tapi yang dimaksudkan oleh aku, kata Rasulullah, itu orang yang belum ada lagi, belum wujud lagi. Tapi bila dia ada, dia tak kenal aku, tak pernah tengok aku, tak pernah bersama aku. Tapi dalam diri mereka ada kecintaan terhadap Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita, perkumpulan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, hadirlah sebanyak mana pun majlis kita ni. Disebabkan nafsu kita, kita memilih-milih majlis ilmu. Kadang ustaz sedang dia cakap, ada ustaz yang kurang sikit. Kadang dia sebab style pondok, style pondok tuan-tuan, mengaji style pondok ni mengantuk. Sebab guru punya tak kisahlah ustaz ke baba ke, mereka ni mengaji kitab ni satu hari bukan satu kitab, mungkin 6 kitab sekaligus. Dan dia cakap straight, tak ada lawak, tak ada apa. Ni kadang ada selingan-selingan lawak itu syok. Kalau baba ataupun ustaz-ustaz pondok, dia cakap straight habis 7 kitab.
Jadi orang tak mau duduk pondok disebabkan itulah. Ramai orang sekarang dah tak mau pergi pondok sebab apa? Boring lah dan sebagainya. Tapi duduk majlis jangan kita pilih-pilih. Sebab duduk dalam majlis ilmu, hatta mana-mana pun yang disebutkan sebagai majlis ilmu, di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tak sedap mana pun kita punya tuan guru cakap patah duduk, di situ ada rahmat Allah, ada keampunan Allah, ada bermacam-macam keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal malaikat rahmat yang merahmati orang yang berada dalam majlis ilmu. Sahabat ni macam mana dia nak tunjuk dia pakai pakaian baru, dia pakaian semata-mata nak menunjuk pada orang lain yang dia pakai baju baru hari itu. Juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mudah-mudahan kata Imam Al-Jazari duduk dalam majlis ilmu ni waktu dikabulkan doa. Jadi tuan-tuan doalah. Jadi kita sama doa supaya dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dipanjangkan umur dalam kebaikan, dihindari daripada kesusahan dan kecita, dan kita doakan seluruh penduduk kampung kita di akhir hayatnya diberi husnul khatimah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Baik. Hari ini kita sambung dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada muka surat yang ke-38, perenggan yang baru, bawah sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, sampailah perkataan beliau menyucikan hati. Hendaklah anda perhatian anda kepada hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila surikum wa a'malikum wa inna yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada amal kamu, tapi itu Allah melihat kepada hati dan niat kamu. Ini daripada tempat segala rujukan Allah kepada makhluk itu adalah hati-hati manusia. Jadi Allah tak ingat, tak melihat kepada rupa parah, cantik ke buruk ke kaya ke miskin, itu tak pandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting hatinya, hati mesti bersih. Terus kata dikarang oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad berkenaan dengan hati. Dia kata, siapa yang menyatakan bahawa hati dia ini baik, tetapi zahir itu tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah. Mudah kata, kita kata contohnya gini, dia kata hati saya baik, tapi bila kita tengok luaran dia, aurat dia, bila bercakap itu percakapannya dusta, bila berkata-kata keluar benda yang mengarut, bercarut, itu. Tapi dia kata hati dia baik. Kata Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awwanah, orang yang sebegini rupa adalah seorang. Jadi tak boleh, tak sabit daripada hadis bila orang kata hati dia bersih tapi orang dia tunjuk tidak baik. Tak sabit pada hadis.
Sebab Nabi sebut dalam hadis yang dalam kitab ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tubuh badan Adam itu ada seketul daging. Jika baiklah ia ataupun eloklah ia, maka baiklah tubuh badan. Jika rosaklah ia, maka rosaklah tubuh badan. Kata Al-Ghazali rahimahullah taala dinukil di dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falambani, dinukilkan Imam Ghazali syarah hadis, dia kata di dalam badan manusia, hati adalah raja, tubuh badan adalah rakyatnya. Jadi kalau rajanya betul, rajanya elok, luarannya tampak elok. Tapi kalau hatinya rosak, rajanya rosak, luaran akan rosak. Yang cuma kalau ada orang hatinya rosak tapi diperlakukan depan, kata ulama lain pula cerita dia. Itu hati-hati tuan-tuan. Lebih bahaya, kata alim ulama, sesiapa yang menghiasi dirinya ataupun menghiasi bersihkan luarannya sahaja. Mana nak pakaian dengan pakaian segak, cara percakapan dengan percakapan yang elok, cara duduknya duduk dengan elok, duduknya elok, bangunnya cermat, baik saja, tengok luaran je. Tapi dia tak menjaga hati dia. Hati dia biarkan hati ada penyakit riya, ada penyakit ujub, ada penyakit takbur, segala masalah hati. Kata Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, orang ini sedang mempertuhankan manusia. Sebab apa? Mana? Hati. Jadi kalau ada orang hias diri dia untuk nampak pada depan manusia, tepat pandangan Allah yang mesti kita jaga, dia tak jaga elok-elok, maka sedang mentuhankan manusia Allah. Tuan-tuan, tak kitab Risalah Al-Mu'awwanah, dalam kitab tu disebut mempertuhankan manusia ni makna syirik tak tuan-tuan? Syirik tuan-tuan, ya Allah. Cuma ulama tak sebut syirik sebab takut kita duduk di akhir zaman lebih teruk daripada itu. Ya Allah. Jadi dalam riwayat hadis ni, bila Rasulullah sebut tidak melihat akan oleh Allah akan rupa parasamu, tuan-tuan, ni hati kita hiasi dengan perkara-perkara yang baik dan indah. Cara nak hias hati banyak ulama sebut dah dalam kitab-kitabnya. Antara apa? Dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jangan tinggal tuan-tuan, sehari jangan tinggal bacaan Al-Quran. Sehari jangan tinggal, jangan pernah tinggal. Bagi orang yang terlewat, maaf saya sebut, mungkin baru ni rasa macam aku ni tak dapat baca Al-Quran dengan elok ni. Tuan-tuan, pergi cari orang yang pandai bidang Al-Quran, bidang tajwid, pergi mengaji. Jangan malu. Kata Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Haddad, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, satu muhaddithin di Mekah Al-Mukarramah. Dia menyatakan, dia kata, aku tak malu menuntut ilmu kepada seorang yang lebih muda daripada aku. Sebab apa? Hakikat dia nak kepada ilmu, bukan nak kepada malu dan sebagainya. Dia kata ni muhaddithin tuan-tuan, ulama besar di Mekah Al-Mukarramah dalam bidang hadis. Maka dia kata gitu, tak malu nak tuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, kalau tengok bacaan aku kurang dalam bidang Al-Quran ni, pergi cari ilmu, mengaji juga. Berat mana pun, susah mana pun. Saya ada kelas tuan-tuan dengan orang veteran, maaf saya sebut, dengan orang veteran. Jadi bila sampai je Iqra tu, sampailah 5 huruf qalqalah, qaf ta ba jim dal. Padu qalqalah kan ada qalqalah sughra, qalqalah kubra. Mana ada lantunan.
Dia nak baca lantunan pun tak boleh. Dia kata menyesal. Sebab apa menyesal? Tak mengaji, tak mau mengaji waktu lidah masih lembut, sekarang nak sebut susah. Tapi susah mana pun tuan-tuan, akhirnya yang mengaji itu dapat menyebut dengan sempurna. Mana usaha tangga kejayaan. Susah macam mana pun belajar tuan-tuan. Praktikal. Ulama mengakui dalam bidang Al-Quran, huruf yang paling susah disebut itu adalah kalimah dha. Berapa ramai orang sebut dha, lidahnya itu sampai ni dekat langit depan tu. Sedangkan dia kena irot dekat gigi geraham ni, kiri ataupun kanan. Dha susah kata ulama. Ni bukan saya sebut, ulama tajwid sebut dalam kitab mereka. Kalimah yang susah disebut, huruf hijaiyah yang susah disebut kalimah dha. Tapi alangkah susah ke payah ke pergi mengaji. Selama kita mengaji dan kita baca Al-Quran ataupun baca itu dalam surah Al-Fatihah ada kalimah dha, walaupun tak berapa tepat, tapi dalam proses kita mengaji, kata alim ulama, dimaafkan syara. Selamat tak? Selamat selagi kita mengaji. Susah nak perbaiki, susah mengaji, susah mengaji. Sebab guru kami bila mengaji ajar tafsir, dia kata guru dia ajar Al-Quran pada dia itu pada umur 70 lebih ke 80 tahun. Dia kata guru dia mula menghafaz Al-Quran bermula umur 60 tahun. Siapa berani tuan-tuan? Umur 60 tahun. Kalau kita kata, aku ni nak ingat 3 barang, pergi kedai pun aku tak ingat. Ini nak ingat 30 juzuk Al-Quran. Tapi ala kulli hal tak jadi masalah. Pada umurnya 70 tahun sudah menghafal 30 juzuk. Dapat. Usaha, minta pada Allah, nescaya Allah kabulkan insya-Allah. Kemudian faqih dalam bidang tafsir. Tu walaupun lewat tapi bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah bagi. Jadi medium nak bersihkan di hati itu dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi paling kurang kita ni bagi orang yang baru belajar, dia kata, ustaz saya belum naik Al-Quran, baru Iqra, ulanglah Iqra tuan-tuan. Ulanglah Iqra, praktikal lah Iqra tu. Praktikal Iqra tu. Sebab Iqra tu juga ayat-ayat Al-Quran. Kan Nabi sebut itu Al-Quran yang kata dapat pahala yang banyak itu. Yang dimaksudkan oleh Nabi bukan kalimah alif lam mim tu 10, tapi kata Rasulullah, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Mana alif dapat satu, mewakili satu, makna 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Atau kalau orang baca Iqra, satu page tu tengok kira berapa huruf hijaiyah ada. Dapat pahala tak? Pahala. Satu huruf 10 pahala. Boleh menyucikan hati? Insya-Allah. Pahala. Hati ini kata alim ulama, sebab apa dia boleh jadi kotor, boleh jadi hitam? Itu disebabkan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bila satu orang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada satu titik hitam melekat pada hatinya. Maka kalau orang buat berterusan dosanya, maka lama-lama hatinya sudah akan menjadi hitam. Maka dibersihkan dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh. Di antara tadi amalan yang cepat dan mustajab itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi kawan, jadi teman kepada Al-Quran. Kata guru kami, Al-Quran itu panas sifat dia. Sebab apa panas? Itu dia takkan melekat pada orang yang tinggalkan dia walaupun masanya sekejap, 3 hari tinggal. Contoh, tuan-tuan baca, selalu baca, setiap lepas waktu subuh baca Al-Quran setiap hari.
Bacaan bila dah baca tiap hari tu, bacaan jadi lancar, jadi cantik. Tapi tuan-tuan test 3 hari tak baca, test 3 hari, pagi tak baca, malam tak baca, mana tak pegang Al-Quran 3 hari je. Lepas 3 hari tuan-tuan mula baca, nescaya bila baca tu dia akan satu tu dia terus stop gitu. Dia jadi gitu. Waktu guru kami 3 hari Al-Quran tu panas, dia cuma melekat pada orang yang selalu rapat dengan dia sahaja. Mana hari-hari tengok, hari-hari baca, insya-Allah melekat. Itu kalau tak hafal, contoh ada orang hafal itu, walaupun dia tak hafal tapi hari-hari dia ulang, maka hafal juga. Tuan-tuan, surah Al-Fatihah dulu hafal ke? Ada dulu ambil surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kata dalam kitab nak hafal ni kena ulang 4-5 kali. Kita pun Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Mana ada tuan-tuan? Dulu daripada kecil kita cuma mendengar imam baca surah Al-Fatihah dalam sembahyang dia. Hari-hari bila kita ikut ataupun rumah kita dekat dia dengan masjid, dengan surau, jadi hari-hari kita dengar. Dengan ajaibnya automatik ingat dalam fikiran kita sampailah sekarang. Itu. Tak ada budak-budak kecil, ada dia pegang Al-Quran hafal satu-satu surah Al-Fatihah. Tak ada. Diulang-ulang bacanya, dengarnya, dia hafal. Macam tu juga Al-Quran, kita ulang-ulang bacaan. InsyaAllah kalau tak hafal, tapi bila imam baca je surah-surah ni, kita tahu, ini surah yang aku baca tadi. Dia gitu. InsyaAllah ajaib Al-Quran tu, ajaib. Dalam Al-Quran disebut ayat Al-Quran ni apa? Syifa'ul linnas, penawar bagi manusia. Itu Al-Quran. Apa saja ayat Al-Quran, tuan-tuan. Ambillah apa-apa ayat Al-Quran. Kalau sakit, kita sakit, tapi kita tahu surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah, minta sungguh-sungguh pada Allah, insya-Allah Allah kabul dengan surah Al-Fatihah sahaja. Itu sebab dijadikan wirid bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali, antara wirid harian beliau itu dengan membaca suratul Fatihah sebanyak 21 kali setiap hari. Amalan Imam Ghazali. Kita baca, tapi Imam Ghazali dapat mengetahui rahsia-rahsia dalam surah Al-Fatihah. Jadi diulang 21 kali setiap hari. Atau ada kata alim ulama, setiap lepas daripada solat. Tu Imam Ghazali jadikan amalan beliau. Lagi kata Musallim, oleh itu hendaklah anda membenarkan ucapan anda dengan amal. Jadi bila kita ambil kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mana kita ambil Islam sebagai jadi panduan kepada kehidupan kita, maka Islam bukan hanya pada melekat pada IC kita sahaja. Islam kena tuntut ilmu dan beramal dengannya. Bukan kata Islam tak, Islam sembahyang tak, puasa tak, zakat tak, haji tak ada duit, tak pergi semua. Islam bukan macam tu. Islam mesti dengan amal. Itu sebab bila malaikat turun pada Rasulullah, hadis riwayat daripada Sayyidina Umar tak silap, pergi satu orang lelaki yang berpakaian putih, yang tak melekat padanya debu, mana bukan orang macam orang musafir. Kalau orang tak pernah dilihat, maka sahabat ni jangka yang datang ni adalah seorang yang sedang bermusafir. Maka bila orang musafir, sahabat tengok pada kain orang yang datang ataupun jubah orang yang datang itu ada kesan debu-debu tanah. Tapi ajibnya dalam hadis ni, dah hadis kedua dalam kitab 40 hadis. Siapa ada hadis 40 tu dalam hadis yang kedua. Datang tubuh seorang menyerupai seorang lelaki, mana jubahnya bersih, bersangatan hitam rambut dia. Pergi pada Rasulullah, tanya Rasul, lagakan lutut, tanya ahbirni anil Islam.
Ahbirni anil iman, ahbirni anil ihsan. Maka kata ulama itu yang tiga ditanya itu semua dijawab Rasulullah satu persatu. Tapi tiga ni tuan-tuan memberi makna yang besar pada diri kita. Sebab nama dulu je, bila nama Islam, nama iman, nama ihsan. Tapi ulama sudah memperbaharukan nama dia. Yang kata Islam itulah perbahasan ilmu fiqh. Jadi wajib tak? Wajib. Bukan Islam mengucap dua kalimah syahadah, Islam pun kita sembahyang pun kita tak buat, puasa pun kita tak buat, apa saja dalam rukun Islam itu tak kita buat. Itu perbahasan apa? Ilmu fiqh. Bila Nabi ditanya pada malaikat kepada Nabi, ahbirni anil iman, maka Nabi sebut beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang kata rukun iman yang ada 6 tu, itu perbahasan ilmu tauhid. Jadi kita cakna tak tuan-tuan? Kita tak cakna tak benda ni? Rukun iman berkenaan dengan Allah, saya mengakui semua kan bab Allah mungkin nak tahu. Tapi beriman pada Rasul, apa syarat wajib Rasul? Syarat yang perlu ada pada seorang Rasul, itu kena tahu tuan-tuan. Sebab nanti akhir zaman, bukan kata sekarang Sayyidina Abu Bakar naik dia jadi khalifah, tak ramai umat Islam dapat diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata alim ulama, kerana apa? Kerana di zaman itu terlalu ramai orang Islam yang murtad, dan betapa ramai orang Islam yang mengaku jadi Nabi dan Rasul. Sebab dia bila dia kata dia ada kelebihan ini, mengaku jadi Rasul. Sedangkan ulama ada pengaturan, ada sifat-sifat yang ada pada Rasul mungkin tak ada pada orang Islam. Jadi kita nak tengok, nak kenal orang Rasul ke tak Rasul, itu dengan sifat saja. Dengan sifat tu. Selain daripada sifat tu, dengan dalil qat'i, itu Rasulullah dah sebut aku adalah Nabi yang terakhir. Itu dah senang bagi kita. Tapi berkenaan Rasul, ajak kita berkenaan dengan malaikat. Ini akidah tuan-tuan. Banyak itu anak-anak kita tengok cerita orang putih, dia buatlah macam-macam istilah angel apa. Dulu ada cerita tooth fairy lah, cerita pasal ada orang ada sayap, ikut fahaman dia itulah malaikat. Tapi boleh menjejaskan akidah kita tak? Boleh tuan-tuan. Jangan sekadar tengok sahaja. Kalau ni malaikat, anak-anak kita, malaikat macam ni ada sayap gini. Sudah kita. Tengok laki perempuan. Laki ada yang laki, yang perempuan. Tapi selalunya disabit bila sebut malaikat, ini pergi pada perempuan yang ada sayap dan cantik dan sebagainya. Boleh merosakkan akidah, boleh. Kata alim ulama dalam bidang tauhid, dia kata siapa yang menyatakan bahawa malaikat itu perempuan, jatuh ia kufur. Siapa yang menyatakan bahawa malaikat itu lelaki, maka jatuh ia fasik. Bahaya. Itu dalam perbahasan bab akidah tuan-tuan. Jadi wajib tak belajar? Wajib belajar. Ini berkenaan tauhid. Tauhid bukan sekadar ma'rifatullah, mengenal Allah sahaja. Mesti dengan Rasulnya, mesti dengan malaikatnya, mesti dengan qada dan qadar. Dan qadar lagi kita. Bab kiamat itu, kiamat dah pening satu, pening hal lah. Qada dan qadar lagi bertambah pening. Cakap mana satu ketentuan Allah, mana satu usaha kita. Saya ingat kalau tanya bab qada dan qadar, kan apa nak jawab tuan-tuan? Bab qada dan qadar. Sebab bab qada dan qadar dalam perbahasan yang kata kalau rukun perbahasan qada dan qadar lah paling susah nak faham.
Tapi ulama kata ringkas je, dia kata qada dan qadar ni mudah nak bahas, kita jangan faham. Qada dan qadar, qada tu bila kita usaha, yang menjadikan sesuatu itu adalah Allah. Ulama kata itu secara ringkas. Contoh saya tuang air tuan-tuan, yang menetapkan air hidup dalam cawan ni hanyalah Allah. Kalau saya tuang air ni tak nak turun atas izin Allah, nak buat macam mana? Itu mudah. Contoh dulu guru, contoh kita panjat pokok, yang kita usaha panjat pokok, yang kita adalah Allah. Jatuh lain. Kalau contoh jatuh, kita terjatuh, itu ketentuan Allah. Tapi kalau lompat itu melawani qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah. Itu perbahasan dalam. Jadi kena mengaji supaya terang. Kalau tidak kat situ pun ada bahaya bab qada dan qadar. Apatah lagi saya contoh jelas bila orang baik, orang bila pokok pisang, buahnya itu keluar buah durian. Keluar buah durian. Kita kata mustahil ni. Tapi kata alim ulama bahaskan isu tu, dia kata betul ke mustahil? Pokok pisang keluarnya buah durian, betul ke mustahil? Kalau dia kata mustahil, mustahil terima aku oleh akal aku, mustahil. Kata ulama-ulama, dia kata orang ni dia punya bab tauhid ni dah goyah. Dia kata mana mustahil? Yang jadikan pokok tu siapa tuan-tuan? Allah. Kalau Allah nak keluarkan buah durian, itu mustahil bagi Allah ke? Mana ada mustahil? Harus bagi Allah. Cuma dari segi adat dia, kata ulama mustahil pada adat. Adat dia apa? Pokok pisang lagi keluar buah pisang lah adat dia gitu. Jadi bila jadi macam tu, pokok pisang buah durian keluar, kita cakap harus pada akal, mustahil pada adat. Harus pada akal apa? Boleh terima sebab tak mustahil Allah nak jadi apa saja kat dunia ni. Maka mustahil pada adat sebab menyalahi adat sahaja. Itu bahasan bab akidah. Nampak ringkas tuan-tuan. Nampak ringkas. Lagi-lagi kita berdepan dengan akhir zaman, pening kepala. Contoh pening kepala, isu dalam perkahwinan tuan-tuan. Ni bab perkahwinan, maaf saya sebut. Dalam bab perkahwinan yang selalu menjadi isu adalah perceraian, betul? Banyak yang berlaku. Isteri minta cerai pada suami dia sebab seorang kahwin lagi seorang. Itu satu. Tapi isteri tak pula minta cerai pada suami dia kalau suami dia tinggal sembahyang, hukum dia haram. Kahwin lebih daripada seorang, hukum dia harus. Mana? Macam tanya mak ni. Akan pincang tu sekarang. Ini pincang tu. Sebab benda yang paling berat dalam bidang perkahwinan itu adalah perceraian. Sebenci-benci perkara yang halal, kata Rasulullah, pada Allah sebenci-benci perkara yang halal, bagi Allah itu adalah taklah. Isteri dilarang minta cerai ke suami dia. Tak ada dosa yang menyebabkan bergegar arasy Allah. Tak ada dosa yang bergegar. Berzina tak bergegar arasy Allah. Buat dosa mencuri tak bergegar arasy Allah. Buat apa saja dosa, asal bukan syirik. Lain seorang isteri menyatakan pada suami, "Kan aku," bergegar arasy Allah. Dosa yang menyebabkan gegar Allah. Walaupun dosanya dan salah tadi, kalau isteri suami dia nak kahwin lebih seorang,
daripada seorang, maka dia harus. Tapi kita isteri kena pandai. Dia kata bila suami nak kahwin lagi seorang, kata sembahyang pun tinggal, gitu. Kalau tak berlaku adil, maka daripada harus pergi kepada makruh. Kalau menganiaya isteri, itu pergi kepada haram. Itu hukum dia. Jangan disebabkan harus pada syarak minta cerai perkara haram. Itu akhir zaman. Sebab apa jadi macam ni? Kerana ceteknya ilmu agama. Itu saja. Kalau faham ilmu agama, lelaki pun tak berhajat nak kahwin lebih daripada satu. Isteri pun takkan minta cerai kalau harus bagi suami dia kahwin lebih daripada satu. Kerana itu hukum. Itu akhir zaman dah berlaku macam ramai. Sebab macam mana saya tahu tuan-tuan, dulu waktu praktikal saya di bahagian nikah cerai rujuk Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Kat situ boleh dikatakan hari-hari ada orang perempuan yang datang dalam lingkungan 30 ke 40, hari-hari datang nak minta cerai dengan suami dia. Hari-hari ada tuan-tuan. Itu saya bawa praktikal tu. Apatah lagi orang yang dah kerja kat situ. Sehingga ada statistik dilakukan di Malaysia. Perceraian berlaku di Malaysia setiap 1 saat ke 1 minit itu ada satu perceraian. Yang inilah kita tak nak. Sebab apa? Allah dah sebut dah, Rasulullah dah sebut sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah adalah talak. Kan? Bila berlaku talak, itu banyak fitnah yang berlaku. Dan lagi kata musannif, dan membenarkan amalan anda dengan niat yang ikhlas. Dan membenarkan niat dan ikhlas pula dengan membersihkan batin dan meluruskan hati, kerana hati itu adalah asal dan punca segala perkara. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan ila salaha sairul jasad, wa idza fasada sairul jasad, ala wahya qalbu. Ketahuilah bahawa dalam tubuh badan itu ada sepotong daging. Kiranya ia elok, maka eloklah seluruh tubuh badan itu. Dan kiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan pula. Itu adalah hati. Itu kita sebut tadi. Lantaran itu wajib anda mengambil berat terhadap hati itu. Sebab hati ni kena jaga. Sebab bila baca hadis ni, hati bila jaga menghasilkan tubuh badan yang baik. Mana bila hati baik, insya-Allah luaran kita terjaga. Mata tak melihat perkara yang maksiat, telinga tak, hidung tak menghidu, mulut tak cakap benda yang maksiat, tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya yang kata Zuhri tak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kitab Penawar Hati, pada hujung syarah berkenaan dengan fasal pada menyatakan mata, kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, dalam kitab beliau dia kata tubuh badan ni ada perkara yang Allah nak suruh kita buat, perkara yang dinanti-nantikan. Dia kata kalau perkara yang dinanti-nantikan besar, maka tersangat besarlah kita kena jaga betul-betul tubuh badan ni, katanya. Seumpama contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Kita ni seorang pemandu teksi ataupun Grab. Satu hari dapat call timbalan yang di Pertul, negeri Melaka. Dia kata saya nak order Grab ni, teksi ni berapa hari bulan. Mana mungkin dalam 3 hari 4 hari waktu daripada waktu dia call tu, dia nak order. Pastilah kita jaga kereta kita cantik, teksi cantik dalam tu kita cari, kita bersihkan elok-elok. Sebab apa? Nak naik kereta kita ni yang tak ada apa-apa ni, naik tu VVIP nak naik. Kita jaga betul-betul. Maka kata Syekh dalam kitab beliau,
Itu dia kata ada benda yang Allah nak suruh kita buat, khusus bagi orang Islam, nak suruh kita jaga. Dan jaga ni, jaga yang bersangatan, jaga betul-betul. Apa dia? Tangan itu dinanti-nantikan perkaranya apa? Hendak memetik buah-buah di dalam syurga. Maka tangan takkan boleh petik buah-buah dalam syurga bila tangan dikotori dengan lumpur dosa dan maksiat. Kaki dinanti-nantikan perihal apa? Berjalan di dalam kebun-kebun syurga nanti. Maka kaki takkan boleh jejak dalam kebun-kebun syurga kalau di dalamnya apa? Ada kotoran, lumpur dosa dan maksiat. Maka hal macam tu kena kita persiapkan segala tubuh badan kita, zahir maupun batin, sebab ada kerja yang dinanti-nantikan. Kita tak mau dibersihkan daripada segala anggota, itu dibersihkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sanggup tuan-tuan. Hatta kan kita pernah sebut banyak kali, itu di padang mahsyar sahaja, padang mahsyar. Kalau manusia yang duduk di padang mahsyar, yang ketika mana dia punya peluh sampailah di telinga dia, maka diucapkan, dia kata, ya Rabb, cepatkan hukuman aku, cepatkan urusan aku, walaupun aku kat dalam neraka. Dia tak tahu itu alam barzah tu, duduk padang mahsyar tu, itu tempat baru nak kira. Dia tak tahu neraka lebih teruk daripada itu. Kita tak mau, kita orang Islam nak bersih sebab nak masuk syurga tu, masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi kita tak minta pada Allah supaya apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersihnya tubuh badan zahir maupun batin di dunia dulu. Bila di dunia tu dengan apa? Dengan taubatan nasuha, dengan permohonan ampun dan maaf kita kepada Allah. Barulah step yang seterusnya. Jadi saya ingat cukup takat tu dulu insya-Allah. Ya, kita tangguh kuliah kita kat situ dengan kalimah tadi. Jadi aku lu qauli hadza, minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.